Assalamualaikum semua followers Werda. Bertemu lagi kembali kita dalam Inspirasi Werda pada minggu ini dengan tajuk yang agak menarik, dan dia dekat dengan hati sebab tetamu undangan hari special sikit, iaitu suami Kak Wer sendiri, Encik Akmal Ashraf. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Dan selain daripada tu, bersama kita dua tetamu cilik, iaitu adik Najah. Lambai sikit Najah dekat kamera sana. Dan juga adik Salahuddin. Tajuk kita pada hari ini ialah betulkah seni mampu menjadikan anak kita seorang yang hebat? Dan bagaimana seni itu sendiri mampu menjadikan? Tapi sebelum kita start live kita, dengan topik yang menarik pada hari ini, minta semua yang tonton hari ini please share dengan Kak Wer sama ada sound check atau tak, macam mana dengan visual, sama ada sangkut-sangkut atau tak, boleh drop di bahagian komen. So sebelum kita start, jadi kita beri sedikit pengenalan lah mengenai latar belakang suami Kak Wer yang merupakan graduan seni halus di UiTM Shah Alam. Jadi kita minta abang lah yang sharekan. Share. Silakan pengenalan diri sikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada tim Werda menjemput Cewa. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah cerita pasal latar background ni adalah, kalau dulu pada mulanya seni ni saya dapat influence dia ataupun pengaruh dia daripada mak saya sendirilah. Mak saya adalah merupakan seorang cikgu yang mengajar kelas seni lukis dekat sekolah menengah. Jadi daripada kecil memang dah minat dah melukis. Tapi kita lihat minat juga kan, bakat-bakat juga, tapi kalau tidak diasah tumpul juga. Tapi pada mulanya dulu daripada kecil minat architecture sebenarnya. Nak masuk architecture, sekali apply tak dapat kan. So second intake pun saya apply lagi architecture, tak dapat. Kita apply architecture di UIA, tapi in the end Allah susun kita dekat Universiti Teknologi Mara. So ambil bidang seni halus. Jadi itulah sedikit. Tadi bukan abang kata nak kongsikan banyak lagi. Ceritanya macam ni lah sebenarnya. Pada mulanya saya tak tahu pun. Kalau dulu saya tak tahu sebenarnya seni halus ni boleh dibawa sampai ke mana sebenarnya. Rupa-rupanya ia adalah salah satu jalan yang Allah susun untuk saya. Sebenarnya seni halus ni memang memberikan satu impak yang besar dalam diri saya sebenarnya. Jadi kalau cerita pasal seni halus kan, halus tu, seni tu apa, halus tu apa. Seni ni, kalau kita cakap pasal orang yang berseni ni, orangnya berhalus, orangnya sensitif. Seni tu sensitif kan. Jadi memang jiwanya kena sensitif. Kalau tak sensitif dengan persekitaran, maka kita tak dapat nak menggambarkan, kita tak dapat nak memvisualkan macam tu. So kalau kita cerita pada awalnya, so daripada awal sekali, pertama sekali saya memang suka tiru lukisan yang saya minat, apa-apa sajalah. Kalau dekat textbook tu memang habis saya menconteng. Selalu kena denda lah ceritanya. Dengan cikgu-cikgu. Macam tu ceritanya. Sebenarnya dia ada kaitan dengan soalan pertama Kak Wer, tapi abang dah sebut dulu dah, kata orang yang berjiwa seni ni sensitif. Tapi betul ke semua orang yang berjiwa seni ni dia sensitif? Saya nak cerita sedikit lah berkenaan dengan seni halus. Kalau kita sebenarnya any kind of feel yang kita ceburi kan, sebenarnya kita kena buat dengan minat sebenarnya. Kita kena buat dengan minat. Sebab kalau macam saya dulu, best saya kan, daripada 90 ke 100 graduan di Universiti Teknologi Mara, hanya beberapa saja yang betul-betul pursue untuk menjadi full time artist. Tapi itu tidak bermaksud yang lain tu gagal. So sebenarnya apabila kita masuk seni, kita letakkan diri kita dalam dunia seni contohnya kan, dia tidak limit, dia tidak rigid kepada satu bidang saja. Dia boleh go onto the variety of field. Dia boleh masuk ke pelbagai bidang. Jadi ini kelebihan arts. That's why kalau kita lihat dekat Jepun ke dekat mana-mana negara luar negara kan, mostly kalau kita lihat Jepun sebenarnya dia suka anak mereka embark dalam perkara-perkara yang seni. Kalau dia buat something arts ataupun orang kata artwork, mereka ataupun family mereka, parent mereka akan framekan artwork tu. Mereka akan simpan, akan dokumentasikan benda tu. Jadi kalau kita cerita pasal seni tu, betul ke dia sensitif? Sebab kalau kita cerita seni lukis,
Seni lukis, seni halus ataupun kita panggil seni visual. So kita kena tahu cerita pasal seni ni apa. Seni ni ruang lingkup dia besar. Okay, so saya ambil pick satu cabang seni iaitu seni visual, seni halus ataupun seni lukisan. Itulah contohnya. Jadi seni ada banyak juga. Seni tarian ada. So seni pelbagai lagi seni lah. Jadi saya ambil tu. Pertama sekali, bila kita cerita pasal seni visual, dia melibatkan rakaman mata, visual. Okay, bila kita tak sensitif dalam kita merakam, that's why kadang-kadang kita tak boleh nak translate, nak transferkan onto the paper, contoh macam ni. Okay, terima kasih atas sedikit penerangan ringkas mengenai sama ada orang seni ni berjiwa sensitif, cepat merajuk ke tak, kan? Okay, tapi dia depends lah sebenarnya. Dan tapi kan, okay, sebelum kita dengan soalan seterusnya kan abang, kita nak minta lah kan apa ni, tetamu undangan cilik kita pada hari ini, adik Najah dan juga adik Salahuddin. Lambai sekali lagi tu. So kita ada orang yang sedang menonton tu, sedang melihat, senyum sikit. Jadi hari ni dia ada kena mengena lah dengan soalan yang Kak Wira akan tanya pada abang AA sebentar lagi. Dan mungkin mereka perlu doodle ataupun lukis satu tajuk yang abang bagi pada mereka, dan daripada lukisan mereka abang kemudiannya boleh menilai personality mereka melalui stroke lukisan mereka. Boleh bang? Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi abang pilih satu tajuk untuk mereka lukiskan. Tajuk? Satu tajuk, tak kisah apa-apa. Satu tema lah. Satu tema. Okey. Cuba lukis apa? Tak tahu nak lukis apa. Ya, senang-senang lah untuk umur dia orang. Ataupun lukis buah-buahan ke apa ke, boleh lah. Buah-buahan boleh, tak kisah apa-apa. Okey. Cuba lukis buah yang paling anda suka. Okay. Boleh Najah? Boleh Najah. Alright. Okay. Cuba pilih dan lukis sekarang. Okey, mula sekarang. Okey. Jadi okey abang, jadi saya nak tanyalah, apa ni betul ke bila kita seni ni dia ada kaitan dengan ketekunan. Kita ambil seni lukisan lah Kalau anak ni kan dia minat dengan pendidikan seni, boleh tak kita kaitkan dengan ketekunan? Apa kaitannya dengan ketekunan seseorang tu? Boleh ceritakan sedikit? Okey, kalau macam cerita pasal bicara seni kan, kalau budak-budak UiTM dulu dia suka kita sebutkan bicara seni, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris dia art talks. Art talk dalam bicara seni. Okey, dalam bicara seni kita selalu memperhalusi ataupun kita identify, kita rectify apa yang kita develop dalam penghasilan sesuatu karya seni, contohnya kan. Kalau kita menghasilkan satu karya seni, contohnya macam saya dulu, kita ada satu exhibition, kita akan ada satu kritikan seni, kita panggil, which is kita dah menghasilkan satu karya dan kita pamerkan karya kita itu, dan kemudian daripada karya itu sendiri, alright, kita akan cuba nilai apa pelajaran yang kita ada daripada sesebuah karya. Okay? Sebab apabila kita menghasilkan sesuatu karya tu, contohnya jadi apabila kita menghasilkan satu karya, so kita ibarat kita mempamerkan siapa diri kita sebenarnya. Okay, jadi kalau cerita pasal ketekunan, kita boleh lihat dekat karya tu, itulah gambaran akhlak, gambaran attitude, gambaran gerak kerja bagi seorang pengkarya. Okay, so kalau kita lihat ketekunan, memang pertama sekali kalau pendidikan awal seni, kita boleh uji anak-anak kita, contohnya. Kenapa? Tak ada. Asyik tengok sini. Yes. Alright. So pertama sekali adalah kita kena uji ketekunan dia macam mana. Adalah kita bagi satu kertas yang kita panggil ni sebagai matrix. Okay, macam mana dia nak translate ataupun dia nak express dia punya creativity onto the paper. Atau kita panggil matrix ni adalah dia punya panggil apa matrix ni? Satu lapangan lah untuk mereka berkarya lah, senang cerita Canvas. Dia macam matrix dia macam canvas lah. So apabila kita bagi mereka, tengok mereka berkarya macam mana, creativity. Dan antara lain, contohnya kalau kanak-kanak yang awal kan macam toddler ke apa ke, nak ajar mereka mewarna contohnya. So kalau kita nak ajar kepada mereka tentang konsep boundaries, so kita buat satu garisan dan ajar dia orang untuk warna jangan melempasi sepadan ini. So mereka belajar untuk menerima arahan dengan baik. Mereka boleh tak translate dalam
mereka ketika berkarya. Kalau mereka warna tu saja dikeluarkan daripada garisan tu, which is mereka masih belum lagi mampu untuk mencerap ataupun apa ni orang kata memproses maklumat itu dengan baik. Macam itulah. Okey bang, betul, boleh tak kalau kita nak kaitkan kan, contohnya setiap orang pasti ada stroke tangan lukisan mereka sendiri kan. Jadi kalau kita tengok macam anak-anak ni sedang buat kan, kita tengah tunggu outcome mereka, boleh ke kita kaitkan stroke mereka ni? Kadang-kadang ada yang jenis macam ceng macam tu kan, tapi ada juga yang jenis macam sangat halus, sangat detail, tapi semua tu sebenarnya dia di bawah seni lah kan. Adakah ada kaitan dengan personality pelukis tu sendiri? Okey kejap abang, sebelum abang jawab soalan tu, minta maaf kalau you all ada soalan nak tanya pada cikgu AA, cikgu pula dah. Cikgu AA. Okey, pada kita punya tetamu jemputan pada hari ini mengenai anak dan seni, boleh saja drop di bahagian komen, nanti Kak Wer akan bacakan. Okey, silakan bang. Sebenarnya kalau saya nak cakap tadi cerita pasal ketekunan kan, macam saya melukis dulu untuk menghasilkan satu karya. Kita ada satu timeline. Okey. So macam saya dulu, saya menjadi galeri artis kepada salah sebuah galeri dekat Publica dulu. Boleh tunjukkan kot. Okey, so ini antara first exhibition saya bersama dengan RA Fine Arts Gallery. RA ni adalah Raja Ahmad Aminullah, yang which is saya panggil Pak Engku. So dia sangat banyak membantu saya dalam saya developing saya punya career dulu. Okay, masa first exhibition di Publica tu, so dia yang mula-mula saya kenal, antaranya lah yang ajak saya tak nak ke berpameran dengan galeri kami, macam tu lah. So dia antaranya yang orang kata aware tentang saya punya existence dalam dunia seni. Sebab memang pada awal lepas graduate, mula-mula saya berkecimpung dalam buat sebagai muralist bersama dengan tim kan, dengan kawan-kawan saya, dan kemudian lepas itu saya bekerja sebagai DP artist dekat Menara UOA Bangsa sebagai publishing punya bahagian. Tapi lama-lama tak kena dengan jiwa. In the end saya ambil satu langkah start up business, menjadi sebagai full time artist lah. So buat lukisan semua tu, dan kita nak nampakkan sebenarnya daripada situlah kita manage untuk kita berdisiplin. Bila macam saya sendiri, kita yang sendiri bekerja, kita boleh control tak time management kita, pengurusan duit kewangan kita semua tu, pengurusan diri kita sendiri. So sebenarnya bila nak berkarya seni kita, pertama sekali selain daripada berseni, kita kena tahu juga sedikit nilai komersial. Kan macam mana kita nak komersialkan karya seni kita. Contohnya kita tak nak buat arts yang kadang-kadang short sendiri, terlampau apa ni orang kata for the art's sake kan. Tak nak macam tu. Tapi at the same time kena ada sedikit nilai komersial, sebab kena tahu juga kan pengkarya-pengkarya kena hidup juga kan. So kita tahu dah macam mana how kita nak maneuver, macam mana kita nak ketengahkan karya kita lah contohnya. Dan antara lain yang menariknya seni ni, kalau kita lihat anak-anak ni dia boleh develop dia punya ketekunan, daya fokus dia ketika menghasilkan karya. Alright, so daripada situ kita boleh lihat bagaimana dia kompos. Nanti kita akan lihat perbandingan di antara Salihuddin ini dengan Najah. Bagaimana mereka menggambarkan rupa, bagaimana mereka menggambarkan form. So adakah mereka faham betul-betul asas seni semua tu. Jadi cerita tentang seni ni, dia pertama sekali kewujudan seni adalah untuk merakam sesuatu peristiwa. Jadi merakam melibatkan visual. That's why kadang-kadang kenapa kita suka bagi anak kita seni visual, sebab bila mereka ada visual yang bagus, rakaman visual mereka bagus, so mereka boleh banyak memori yang melekat dalam kepala otak mereka tu, dalam kepala mereka, dalam brain mereka tu, rakaman visual tu, dan mereka boleh interpretkan, mereka boleh gambarkan onto the paper macam tu. Sebab apa? Bila mereka mampu merakam dengan baik, itu apa orang kata mengasah memori mereka juga. So itu antaranya lah. So kalau dia orang boleh translate dalam visual, bayangkan dalam satu kertas yang kosong, tapi mereka boleh olah kertas kosong tu, which is dia boleh create something, which is itu benda yang sangat bagus lah. Sangat kreatif lah. Jadi seperti yang saya nampakkan tadi, kalau macam
kita boleh tengok lah, maknanya betul lah mereka punya karakter tu kita boleh lihat melalui hasil seni mereka, betul tak bang? Betul. So, kalau macam kita lihat karakter mereka tu boleh dipamerkan sebenarnya, daripada mereka melukis, cara mereka pegang pensel, dan cara mereka tengok. Kalau kita lihat, kalau mereka melukis, betul tiba-tiba mereka asah. Mereka asah. Untuk asah, nak asah pensel itu pun sendiri, mereka nak mengasah tu untuk apa? Kan untuk dapat satu fine line. Tajam pensel. Nak tahu dapatkan fine line, satu garisan yang halus. Sebab apa nak halus? Jadi cerita pasal seni, kan? Betul So kehalusan itu menunjukkan ketelitian mereka dalam menghasilkan satu karya. Kalau karya dia simple saja, maknanya dia belum lagi detail. Tapi kalau jalinan ataupun garisan-garisan yang mereka hasilkan dalam sebuah karya tu makin lama makin detail, makin lama makin betul-betul fine, itu menunjukkan dia nak yang terbaik. Dia mampu mengeluarkan semua memori-memori dia tu dengan baik dalam karya yang mereka hasilkan. Okey, kita ada soalan ya, bang. Okey, daripada Puan Nurul Huda, dia tanya macam mana nak tarik minat anak-anak untuk melukis. Suka melukis. Okey, pertama sekali kalau macam saya dulu, saya impress dengan apa yang mak kita sendiri boleh buat. Kan, kalau mak kita pandai melukis, dia boleh hasilkan lukisan tu dan kita impress dengan benda macam tu lah. So yang paling penting nak tarik minat anak kita melukis, kita lihat kenapa anak kita suka tengok kartun. Okey. Kan, macam mana kartun tu boleh menarik minat anak kita. Dari segi apa? Dari segi warnanya ke? Dari segi karakternya ke? So itu dia, benda-benda yang kita boleh tarik minat mereka. Dan at the same time, kita pun kena participate. Untuk menarik minat anak ni, kita sendiri kena ada usaha dia. Kita kena pandai juga melukis lah. Kalau nak tarik minat, kadang-kadang kalau let's say ada juga anak-anak yang dia memang ada talent daripada kecil. Daripada kecil dah boleh nampak kecenderungan dia untuk minat melukis. Tu antara a good thing lah. Cuma kita perlu channelkan saja mereka dengan kecenderungan itu pada tempat dia lah. Kadang-kadang lagi hebat daripada mak bapak tu sendiri, kan. Betul. Itu Exactly. Yang paling penting sebagai parent, kita hanya initiate. Kita hanya gilap saja. Walaupun kita tak pandai, tapi at least kita tunjukkan sedikit minat dan pujian. Rewards itu mampu menggilap ataupun orang kata boleh macam mana? Boleh encourage them untuk minat melukis. Tadi ada start nak tanya followers Wardah. Tadi ada tak berapa saat dia ada stuck sekejap? Sebab Kak Wer rasa sekarang pun macam stuck lagi. Cuba double check line sama ada okey. Okey atau tak? Okey. Dah okey, sekarang dah okey. Jadi kita akan teruskan dengan soalan lagi. Okey bang. Okey. Daripada Puan Fairuz Mahizin, dia tanya, seni tu terhad kepada lukisan je ke? Atau kalau anak kita pandai berpantun pun, kita boleh katakan anak tu hebat? Yes, sebenarnya seni dia tidak tidak limit ataupun tidak terhad kepada seni lukis sahaja sebenarnya. Dia boleh pergi kepada seni suara, kan? Seni suara, kalau seni suara ni cerita pasal seni suara, Nabi Daud dulu pun dah ada seni suara. Bagaimana kita nak berdakwah dengan apa sahaja talent yang Allah berikan kepada kita, bakat yang ada. Bakat ini dia ibarat macam pisau juga. Tahu, kalau kita tak asah, dia akan tumpul juga satu hari nanti. So apabila kita dah kenal pasti anak kita punya talent tu, kita hanya perlu channelkan. Kalau dia mampu untuk bercakap contohnya, kan, dia ada kemampuan dari segi contohnya talent dia, anugerah yang dia dapat, suaranya. Dan kita develop lah suara tu ke arah pembangunan agama sebenarnya. Gunakan suara yang dia ada tu untuk apa? Contohnya untuk tarik orang kepada ke arah satu yang kebaikan. Okay, kalau dalam segi seni lain, dia ada seni tarian, kan? Tapi seni tarian kita kena tahu limitation seorang wanita. Macam mana? Tak boleh lah kerana for the art sake, kerana lah seni semata-mata kita membenarkan apa yang telah dibataskan oleh Allah. Okay. So itu yang bila saya masuk menceburi dunia seni ni, itu yang selalunya kurang ada kawalan kat situ. Okey, terima kasih atas sharing. Okey, Kak Wer nak tanya sebab dia ada beberapa kali lagi stuck. Sekiranya ada, boleh maklumkan sekiranya ada lagging. Okey. Minta tolong admin tolong double check. Dan kita ada soalan lagi daripada Puan Nadia Razali. Seni melukis ni gifted atau boleh dilatih? Seni?
seni ni dia gifted ataupun boleh dilatih, boleh digilap lagi dia punya bakat tu, walaupun pada mulanya dia tak berbakat. Macam tu. Okey, pertama sekali seni ni kita boleh asah mereka punya the way mereka melihat. The way of seeing, okey. So way of seeing tu satu. Kalau kita mengajar anak kita melihat. So kalau kita cerita pasal visual tadi, dia adalah sebuah rakaman memori. Okay. Jadi bagaimana anak kita ni dia live in the moment. So maknanya ketika masa itu berlaku, dia capture tak semua maklumat-maklumat ni dengan baik, ataupun dia hanya lalu pada satu tempat contohnya kan. Hari-hari dia lalu tempat tu, bila dia dah rasa biasa kan, dia dah rasa dia akan mengabaikan, dia akan ada sikap negligent ataupun ignorance terhadap persekitaran. So bila nak menghasilkan suatu karya seni yang bagus ini, pertama sekali dia kena ada satu attitude, which is dia mampu merakam dengan baik memori-memori yang masuk ke dalam minda dia. Kemudian dengan good practice ataupun right practice juga mampu mengasah. Dan orang kata right practice ataupun good practice ini mestilah berstruktur dia punya latihan dia. Kalau macam saya belajar dekat UiTM dahulu, pertama sekali kita akan diajarkan dengan art fundamentals, iaitu asas seni. So asas seni dia ada prinsip, dia ada elements. Jadi daripada contohnya elemen tu apa? Elemen seni contohnya ada jalinan ataupun garisan, ada rupa, ada bentuk, ada warna, ada saiz. Jadi benda-benda macam ni kalau kita betul-betul faham tentang elemen seni ni, memang kita boleh menghasilkan sesuatu karya. So kita tahu the existence of the knowledge. Kalau tak, kita hanya tahu karya seni ni cantik, tapi kita tak tahu kenapa dia boleh jadi macam tu. Contohnya macam dulu saya buat thesis, ada seorang lecturer saya, Encik Fuad, dia akan tanya, okay, saya minat dulu nak buat street art, tapi dia tanya apa itu street art, kita dah tak dapat jawab lah. So maknanya kita tidak faham, kita hanya ikut saja tapi kita tak tahu dia punya asas. That's why dalam seni ke ataupun any kind of knowledge yang kita ceburi, mesti kita kena tahu benda-benda yang fundamental dulu. Asas dia tu mesti strong. Okey, terima kasih Abang atas perkongsian. Okey, ni daripada Nurul Huda, dia kata line stuck. Saya nak tanya sama ada sekarang masih lagi stuck ataupun okey, minta admin please check sama ada line lagging ataupun tak. Dan juga kita ada soalan lagi, tapi sebelum tu kita nak pastikan sama ada line okey atau tak. Please comment sama ada line okey atau tak sekarang ni. Masih sangkut lah. So far daripada admin okey. Okey, kita ada soalan daripada Puan Azzi Marzuki. Dia tanya, anak saya 9 tahun tekun buat desain bangunan dalam Minecraft, tapi semakin tak minat mewarna atas kertas. Sihat ke tidak tu? Ya. Okey, sebenarnya itu adalah soalan Kak Ware. Yang seterusnya, kita kan ada anak kan yang minat melukis. Memang kalau dia lukis memang cantik lah. Tapi dia ada satu masalah, dia tak suka mewarna. Dia kiranya lebih kepada suka doodling lah. Tapi kalau buat mewarna tu dia kurang sikit. Macam mana tu? Boleh komen sikit tak? Anak dia berapa umur? 9 tahun kan? 9 tahun, yes. Okey, Puan pertama Aziz. sekali kalau anak umur 9 tahun tu muda lagi sebenarnya. Muda sangat. Saya betul-betul kenal arts ni pada saya dah masuk universiti. Waktu diploma. Maknanya lepas saja SPM, masuk seni baru tahu seni boleh buat macam-macam rupanya. Kan? So yang paling penting kita kena ada beri kepada mereka exposure. Jangan bila anak kita 9 tahun je dia tak minat warna contohnya, kita terus stress. So kepada parents, kepada ibu-ibu, paling penting sekali pertama, don't give up onto your sons lah ataupun daughter ke ataupun kita punya kids. Jadi yang paling penting sekali adalah kita tahu how untuk kita encourage mereka sentiasa. Okay, dan kemudian kalau kita lihat macam masalahnya kadang-kadang kita kurang exposure. Kita akan lihat seni lukis ataupun seni halus ni adalah untuk anak-anak yang berada di kelas belakang. Kelas-kelas yang hujung. Kelas sastra. Yes. Kelas. Okay. So sebenarnya tak. Okay. Kalau dekat Jepun tu, arts ni diletakkan sebagai satu bidang yang sangat penting. Kreativiti. Okay. Kalau kita lihat pelukis-pelukis kartun kat sana, anime kan. Dia punya mangaka dia, pengkarya-pengkarya seni anime. Kaya-kaya semua. Tapi macam mana kita nak memahami ataupun nak bawa benda tu dalam kita punya
dunia kita sendiri dekat Malaysia ni macam mana kan. Okay. So kadang-kadang level of acceptance tentang benda ni ataupun exposure berkenaan dunia seni ni kurang di kalangan masyarakat kita. So yang paling penting kita kena keep educate lah, yang pertama. Kedua adalah kalau kita cerita pasal anak kita tidak minat mewarna tu, minat melukis saja. Pertama sekali kita kena tahu asas seni lukis adalah mereka kena kenal apa itu lukisan. Kan, lukis dulu. Memang asalnya semuanya drawing dulu, lukis. Okay. Baru bergerak kepada catatan, baru bergerak kepada arca, sculpture. So kalau macam saya dulu ada 3 disiplin lah antaranya dalam seni halus, which is pertama sekali painting, catatan, kedua adalah printmaking, ketiga adalah sculpture. So benda tu yang kita kena acquire dulu, tiga-tiga skill ni. Alright. Dan kita nak lihat sebenarnya, rasanya boleh tengok lukisan anak-anak kita ni macam mana untuk kita nilai. Okey, tapi dekat bahagian Kak Wer ni dia stuck sikit. Okey, jalan dulu. Okey, jalan dulu ya. Sebab kadang-kadang dia ada lagging sikit, tapi yang dekat Kak Wer monitor dia lagging di sini. Walaupun dia freeze dengar suara tak? Cuba check sama ada suara okey, tapi dia lagging lah. Okey, tak apa. Sekejap. Gambar ni. Okey. Kita tunjuk gambar-gambar dulu ni. Okey, ni Kak Wer tunjuklah sedikit hasil seni daripada Abang AA. Kan? Ni time bila ni lukisan ni? Okey, ni adalah first exhibition saya sebenarnya. Cuma yang ini adalah commission work saya. Maknanya daripada first exhibition Okey, daripada contohnya daripada karya seni ni, okey, nanti mungkin dia akan appear kot. Okey. So ada gambar orang tua ni, which is sebenarnya ia adalah satu commission artwork saya. Adalah orang yang sendiri request untuk tambah. So masa first exhibition saya, mostly artwork yang kita jual tu almost sold out lah. So daripada situ mereka minta. Cuma apa yang saya nak nampakkan ini adalah berkonsepkan bagaimana daripada papan rumah Melayu, papan-papan meranti tu yang daripada rumah Melayu tu, saya ambil daripada mana? Daripada contohnya daripada bahan-bahan terpakai, kedai-kedai papan yang dah second hand punya kedai. Lepas tu saya ambil dan saya bersihkan balik dan kita rawat kayu tu dan kemudian kita paint ke atas karya tu. Yang macam ini adalah karya untuk Tun Daim. Tun Daim yang request, isteri dia yang request pada saya hasilkan. So kalau kita lihat dengan karya seni ni, sebenarnya kalau ada orang minat dengan kita punya stroke ataupun kita punya style kita panggil kan, ataupun trademark kita dalam penghasilan karya seni, orang boleh lihat sebenarnya bila kita dah kerap menghasilkan satu karya seni, orang boleh lihat siapa diri kita, dan itulah yang kita panggil dia sebagai signature. Signature. So orang boleh nampak, ni mesti karya budak ni. Ni mesti karya Ashraf ni contohnya. Kan, ni mesti karya si Pulan macam tu. So bila orang dah boleh minat, orang akan follow. Ini yang follow tu yang akan collect artwork kita, dipanggil collector. So kita akan ada collector kita sendiri macam tu contohnya. Ada soalan, kenapa Coca-Cola ya? Ni abang pakai apa ni? Dia punya media untuk medium dia adalah mixed media. Mixed media ni which is saya gabungkan, ada saya gunakan acrylics, ada saya gunakan oil paint. Lepas tu at the same time saya carving juga onto the woods. Macam tu saya buat atas papan, lepas tu saya carving. Alright. Dan kemudian kalau macam ni adalah proses dia. Dia ada proses-prosesnya dalam penghasilan karya seni itu sendiri. Jadi dia tu saya kata macam matrix ni, dia punya permukaan, matrix ni permukaan itu tak semestinya hanya perlu canvas saja contohnya. Hanya perlu pada paper saja, tak semestinya. Dia boleh any kind of matrix sebenarnya. That's why kalau street art, orang pergi kat dinding-dinding juga dia melukis. Kalau macam ni bang, yang ni kita pakai apa? Yang macam ni saya compose magazine lama yang terpakai. Tapi saya dah compose dah. Saya strukturkan warna-warna yang saya inginkan dia keluar daripada paper tu. Dan kemudian saya layerkan dengan paper putih dan kemudian minta maaf di atas kesulitan yang berlaku sebentar tadi. Kita ada mengalami masalah teknikal. Jadi kali ni kita dah buat live kedua. Minta yang semua yang tonton live tadi untuk kembali tonton live kedua yang kita buat. Sebab kita belum lagi sharekan hasil lukisan anak-anak ni. Jadi minta semua yang share live tadi tu boleh sambung untuk live kedua. Dan
Kak Wan minta maaf sangat atas masalah teknikal. Minta maaf kepada tetamu kita juga pada hari ini. Tengah syok bercerita, tiba-tiba ada masalah kamera pula kan. Okay, jadi sebelum tu sound okay, please comment. Dan okay, kita nak sambung yang kedua. Ada soalan tadi pasal Coca-Cola tadi tu. Soalan daripada Puan Nadia. Dia kata, kenapa abang suka lukis gambar Coca-Cola? Okay, kalau macam pada awal dia macam cerita pasal saya pula kan. Okay, pertama sekali kalau dalam seni tadi adalah bagaimana dia adalah satu pertembungan budaya sebenarnya. Culture shock, which is saya nak representkan tentang idea of macam mana pop culture boleh meresap masuk ke dalam dunia anak Melayu. That's why kita ambilkan simbolism papan rumah itu sebagai simbolism kepada Melayu itu sendiri. Tapi bagaimana kita lihat dengan warna-warna yang pop, pop ni seperti warna-warna yang vibrant, seperti warna kalau kita lihat saya masukkan warna-warna pastel yang terang-terang tu, ataupun warna-warna yang vibrant seperti merah, biru, semua tu saya masukkan, nampak? So karya-karya saya ni bertemakan pop punya culture, tapi ada sedikit macam contohnya kritikan sosial lah pada masa tu lah. Okay, dan so kita lihat carving ni adalah satu bentuk ukiran yang sangat rapat dengan dunia Melayu. Dan so kalau kita lihat dalam seni ukir, ada seni ukir yang kita panggil awal larat dalam ukiran rumah Melayu. Bagaimana daripada satu papan itu diukir, tetapi dia punya ukiran dia tu ada falsafah. So saya suka dengan dunia Melayu pada satu ketika dahulu punya konsep falsafah Melayu dalam penghasilan karya. Contohnya, dia ada falsafah Melayu tu dalam karya seni, iaitu daripada nakula, iaitu tumbuh berpunca, contohnya punca penuh rahsia, kan? So itu antara, dan kemudian tajam tidak memaut kawan. Kalau kita lihat dalam seni ukiran Melayu, seni awal larat itu, dia tidak ada pun ukiran dia tidak akan berlanggar antara satu sama lain. So hari ni kebanyakan anak-anak Melayu kita ada tak mereka membawa falsafah ini dalam hidup mereka. So itu yang tak ada. So ini adalah satu kritikan sosial saya terhadap masyarakat kita pada hari ini, khususnya anak-anak Melayu kita dalam dunia hari ini. Contohnya, that's why saya pamerkan dalam bentuk art piece ataupun artwork saya. Macam tu. That's why kalau lihat saya punya idea, masa dulu saya kerja sebagai apa orang panggil, pencuci kereta dekat kedai car wash Pak Long saya, dekat Sungai Besi dulu. So masa saya tengah bersihkan kereta customer, lepas tu dekat tepi saya tu ada dua papan rumah Melayu, dua pintu rumah Melayu yang lama, warna hijau. Lepas tu dah berlumpur lah. Lepas tu saya bersihkan dan keringkan, tengok mantap lagi, cantik lagi. So saya bawa balik kayu tu, okay, yang dibuang tu. Kemudian saya bersihkan, lepas tu saya carving balik. Carving tu saya ambil portrait arwah nenek saya. Saya rakamkan, saya pamerkan kat situ, saya carve, dan kemudian saya cuba pamerkan dekat galeri. Tengok jual semua, dua-dua. Carve tu pakai apa bang? Carve tu pakai pisau ukiran lah. Pisau ukiran, ada pisau dia sendirilah. Yes. So terjual. Memang rasa, sebenarnya at the same time rasa bersyukur, satu ada, kelakar pun ada. Benda yang dibuang. Jadi kadang-kadang that's why datangnya daripada situ idea bagaimana budaya-budaya Melayu ini dah dibuang oleh masyarakat kita sebenarnya. Kehalusan kita dalam kehidupan contohnya. So kurangnya sensitivity. So itu ceritanya lah tadi. Tadi sebenarnya ada soalan tau yang kita tak jawab dalam live yang sebelum tu. Dia bukan soalan lah, dia lebih kepada perkongsian. Rasanya daripada Puan Precious Aksa, soalan dia bertanyakan lebih kurang, anak dia kurang tantrum. Saya baca sekali imbas adalah, dia kata anak dia kurang tantrum setelah dia dikenalkan dengan seni origami ke something like that, macam tu. Jadi dia kata sebenarnya benda tu pun boleh bantu anak less tantrum sebab dia buat sesuatu yang dia minat kan. Sebab seni ni macam-macam seni, bukan setakat seni melukis saja kan. Ada yang buat origami, craft tangan, semua tu. Jadi dia kata anak dia less tantrum lah. Tu sekadar perkongsian. Betul tak? Kalau betul sila komen Puan Precious Aksa, sekiranya masih follow live ni. Okay, daripada Puan Fairuz Mahizin, dia kata ada nak buat kelas fine arts ke, nak daftar untuk anak-anak kecil ke, untuk anak ke untuk omaknya. Saya tak tahulah berapa ramai yang nak join kan. So sebenarnya interesting sebenarnya arts ni. Kalau kita lihat, sebenarnya kita bila nak komen ni Kak Wel, lukisan anak-anak ni dah siap ke belum?
Dah siap dah? Dah siap dah? Dah boleh Okey, tunjuk dah? boleh tunjuk dah? Okey. Okey. Ni yang masa yang ditunggu-tunggukan untuk kita tunjuk. Okey, sebelum tu kita nak tunjuk, kita tunjuk ke depan lah. Kita tunjuk kat depan. Kita tunjuk apa ni? Ataupun kamera ni tunjuk kat ni, boleh? Kamera ni. Boleh tak? Tadi kamera ni Ini dia. lukisan Salahuddin. Okey, kejap. Kamera ni tadi kita dah buang sebab tak pakai. So, Alright. so nak tambah kamera yang daripada sini macam mana? Okey. Sekejap. Built-in camera. Ni. Sekali. Okey. Terus, okey. Alright. Okey, kalau kita lihat dekat sini pertama sekali, ini seni lukis ataupun karyanya si Salahuddin. Dalam beberapa minit tadi yang kita beri kepada mereka, sepanjang kita membebel-bebel tadi kan, dia sempat hasilkan karya seni macam ni lah. Alright, cuba kita lihat keseluruhan dulu. Okey. So ini Salahuddin punya. Alright. So ini adalah orang kata expression ataupun rakaman memori yang ada dalam minda Salahuddin. So Salahuddin umur berapa tahun? Salahuddin umur 8 tahun. Okey, so ini adalah salah seorang anak yatim kita di RPWP. Okey, lihat bila kita kata buah yang dia minat, dia bukan sekadar lukis buah je. Dia pergi keluarkan semua apa yang ada dalam minda dia. So inilah yang kita katakan bagaimana lukisan boleh menggambarkan memori seseorang tu, macam mana dia boleh interpret ataupun dia boleh visualkan apa yang terakam. Bang tengok meja dia bang. So lihat sedetail ini, iaitu ada pattern-pattern dekat meja ni, dia boleh lukis. Umur 8 tahun. Okay, saya umur 8 tahun saya tak tahu saya buat apa sebenarnya. Kan saya melukis macam mana. Okay, jadi ini kalau dalam anak-anak kita dekat rumah pengasuh warga prihatin, Salahuddin ni antara yang boleh kita katakan kreatif lah. Dia punya imajinasi ni bagus. So dia boleh imagine, dia boleh visualize kan karya seni dia. Alright. So kalau kita lihat dekat situ, dalam lukisan ni apa yang saya boleh nampakkan, pertama sekali adalah ketelitian dia, kehalusan dia. Okey, pertama dekat sini mula-mula dia nampak details. Okey, nampak detail dekat bahagian sini. So cuma kalau kita lihat kefahaman dia tentang perspektif. Okey. Tapi kalau dalam seni Islam selalunya, kalau Iranian, orang Iran, seni Iran dulu, dia memang dia macam gaya manuskrip macam ni, dia flatten. Dia flatten perspektif. Orang kata dia bukan 2D, dia 2D ni memang 2D dah. Tapi dari segi dia punya perspektif dia flatten. Alright. So kalau seni seni yang difaham oleh barat lah, western punya arts, dia punya filosofi ataupun perspektif dia mesti ada 3D, ada dimension macam tadi tu, ada dimension, ada depth. So benda macam tu lah. So kita akan nampak perbezaan di antara Islamic arts ataupun kita panggil Muslim arts lah. Kalau nak cerita pasal Islamic art, dia mesti Islamic punya konteks as a whole. So Muslim art saya panggil. Okay, jadi kalau kita lihat, cuba tengok Najah punya pula. Okay, jom kita tengok Najah punya pula. Okay, Najah cuba cerita sikit. Najah lukis apa? Ini apa ni? Buah-buahan yang, ni semua buah-buahan yang Najah suka makan ke? Oh, ni buah apa? Yang ni? Durian. Lepas tu yang ni buah apa yang ni? Mangga. Oh, mangga macam tu. Okay, so yang lain ni, Najah lukis ni untuk apa? Yang Najah suka. Oh, Najah suka. Oh, ya ke? Maknanya kura-kura pun Najah suka? Okay. Alright. So, apa yang kita nampakkan pertama sekali adalah tadi, mulanya kita letakkan satu garis panduannya adalah buah yang mereka suka. Tapi in the end, sebabkan celoteh kita diorang ni dah lama sangat, dia kata semua benda lah saya lukis macam tu. Okay. So, kita boleh lihat perbandingan tadi di antara Salahuddin dan juga Najah. Najah berapa umur Najah? 6 tahun dan juga Salahuddin 8 tahun. Okay. So sekecil ini mereka dah boleh interpret benda macam ni, apatah lagi kalau kita betul-betul beri mereka latihan yang berstruktur. Ajar mereka tentang betul-betul asas seni yang betul, kan? Kita kena sampaikan dalam bahasa kaum yang mereka mudah untuk faham. Lagi menarik sebenarnya. Kalau seusia ini dia boleh gambarkan macam ni, kalau kita betul-betul asah mereka, dia boleh beyond lagi. Dia boleh pergi jauh lagi. So kadang-kadang kalau macam saya dulu melukis, saya kenal beberapa artis, fine artist juga dalam industri seni.
Macam ada seorang pengkarya seni nama dia Fauzo Yusri. Saya ingat lagi nama dia. So dia buat konsep macam naif art pun ada. Tapi sebenarnya bukan naif art lah. Kalau macam naif art tu macam Yusof Gajah. Naif art. Okay, Yusof Gajah dia macam naif. Dia kadang-kadang macam tak pandai melukis je. Macam budak-budak lukisan budak-budak lah. Dia lagi budak-budak daripada lukisan budak-budak macam itulah. Tapi boleh dijual. Okay, dan dia combine dengan exploration material, orang kata industri seperti bahan-bahan construction kan. Tapi dia boleh gunakan dalam onto the canvas. So dia boleh menghasilkan efek-efek yang menarik atas canvas, tapi boleh nampak macam dinding batu contohnya. So ini kreativiti dalam menghasilkan karya seni, which is boleh pergi jauh sebenarnya dengan seni. Okay, daripada sini kita baca-baca sikit komen ni untuk adik Najah dan juga adik Salahuddin. Dia kata apa ni, daripada Precious Aqsa, Masya Allah. Lepas tu daripada Puan Nurul Huda, tak sangka adik Salahuddin boleh lukis macam tu sekali, tahniah. Adik Salahuddin ni yang Kak Wai perasan, dia ada satu kelebihan. Bila mana kita bawa dia satu tempat, sekali kita bawa dia satu tempat, lepas tu nanti kalau kita pergi tempat lain, kita minta dia lukis balik, dia boleh lukis secara detail. Itu adik Salahuddin. Itu antara bakat yang dia ada lah. Dia dah kembang lah tu. Dia punya ni kursi dah tak muat lah. Nampak tak? Comel sekali. Okay. Dan juga daripada Puan Fairuz Mahizin. Okay, great job Salahuddin dan Najah. Ibu Fairuz pun tak lepas nak lukis orang mancis. Okay, mungkin setiap orang dia ada bakat dia tu sendiri kan. Daripada dia punya kehalusan seni dia tu dah datang pada mana kan. Dan juga daripada Puan Akilah Karunisa, hebat lukisan semua. Saya lukis orang lady lepas le. Okey, sebenarnya orang lady tu pun boleh kategori naif art ke? Itu saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Kalau boleh buat tu kategori naif art, cuba jual. Okey, abang, apa ni, kita ada soalan lagi lah Okay. Setakat ni kalau macam kita tengok bagaimana seni ni kita boleh untuk anak-anak lah kan, lebih kepada kita kenalkan mereka dengan melukis, mewarna, menggunakan pelbagai media, crayon, colour pencils, watercolour semua kan. Boleh tak kita kait apa kena-mengena limitation and boundaries? Boleh detailkan sikit tak? Okay, dengan so akhlak. kalau macam cerita pasal akhlak lah contohnya khususnya kan. Jadi kalau macam saya belajar dulu dekat UiTM dulu, kita akan diberi dengan kertas yang lebih besar sebenarnya, sebab kita lebih bebas untuk kita express diri kita. Contoh jadi kalau macam saya dulu belajar, lecturer bagi satu kertas majung yang besar, lepas tu dia bagi satu dakwat Cina dan juga bros. Lepas tu dia untuk kita memahami garisan. Contoh, garisan dia ada garisan organik, dia ada garisan geometrik, dan daripada garisan tu sendiri kita boleh express diri kita. Contohnya dia bagi tahu kepada kami semua, alright, tolong gambarkan, tolong expresskan satu momen yang anda rasa sedih sangat. So dengan garisan anda expresskan garisan tu dalam bentuk sedih. Jadi kita buatlah masing-masing garisan. Tak ada selesai saja kita kita expresskan kita punya emotion onto the paper dengan lukisan tadi tu kan. Kemudian kita akan berdiri kat depan, kita cakap. Daripada situ kita belajar soft skill, kita belajar expresskan diri kita, kita belajar untuk bercakap depan khalayak. So itu antara benda-benda yang kita boleh train ataupun develop skill pada anak-anak ini juga. Dan antara lain tadi, soalan dia apa tadi? Limitation and boundaries. Okay, limitation and boundaries. Okay, so itu besar. Okay, bila kita, contohnya kalau kita kertas kan, that's why kita jangan limitkan kertas ini kadang-kadang pada skala size macam ni. Ni lebih kurang A3 kan? A3 saja. So boleh bagi paper yang lagi besar lagi untuk mereka berkarya. So lagi besar ruang tu, lagi banyak ruang, which is mereka nak kena cuba organize, mereka nak cuba susun image-image yang ada dalam minda mereka, which is lebih mencabar. Kalau kecil ni kadang-kadang dia terhad. Kalau lagi kertas kecil lagi terhad. So mereka tidak dapat express dia orang punya feeling. Tapi at the same time, macam mana kita tak nak berlaku sebagaimana pengkarya-pengkarya ataupun perupa-perupa yang kerana seni dilanggar boundaries dalam Islam. Okay, banyak sebenarnya kalau kita lihat kat luar tu, for the art's sake, kadang-kadang dilanggar batas-batas dalam Islam tu sendiri. Okay, kalau kita lihat dekat sini,
Macam saya bagi tahu tadi, kita buat satu lukisan contohnya. Kita lukis garisan, lepas tu suruh mereka mewarna. Contoh. So daripada mewarna tu sendiri, daripada mewarna tu sendiri, mereka jangan warna keluar daripada garisan. Itu juga adalah konsep limitation and boundaries yang kita boleh terapkan ke dalam anak-anak. Tapi at the same time juga, ada kala kita beri kebebasan, ada kala kita ajar yang macam ni. So dia mesti balance. Dalam Islam dia mesti moderate dan balance. Dua-dua kita perkenalkan supaya mereka tahu, oh ini tak apa, ini tak apa. So itu konsep seni juga yang kita boleh kaitkan dalam pembangunan minda mereka dengan asas-asas Islam. Contoh. Betul lah. Okey, terima kasih di atas perkongsian yang panjang lebar daripada Encik Akmal Ashraf pada hari ini. Okey. Jadi mungkin sedikit sebanyak kita boleh dapat tahulah tentang bila kita boleh kaitkanlah dengan akhlak. Memang kaitkan dengan akhlak, bagaimana kita boleh lebih berhalus bila kita ajar anak kita berhalus dalam lukisan tu, dalam seni tu sendiri, dan kita boleh praktikkan benda tu dan untuk kerja buat kita. Satu lagi, kita boleh letakkan time frame. Kalau kita bagi satu task, mereka kena siapkan lukisan ini dalam satu tempoh contohnya. So dia boleh tak selesaikan task itu. Itu antara pembentukan disiplin juga. Macam saya belajar dekat universiti, berapa banyaknya kadang-kadang di antara kawan-kawan kita ke sesiapa sajalah, bukan tak ada yang sangkut dalam mereka belajar kan, ketika kita ambil diploma ke apa ke. So daripada situ juga, itu adalah satu ujian pada mereka dari segi sudut disiplin. Mereka boleh tak fulfill the task dalam time frame yang diberikan. Kami mohon maaf sangat. Sebenarnya cakap-cakap pun dah 1 jam kan. Hari ni cerita topik mengenai seni ni memang sangat-sangat menarik. Okey, sekarang start lagi ke? Tak start dah kan? Kalau start... Okey, dah tak ada. Okey. Jadi, minta maaf sangat kawan. Memang beribu-ribu minta maaf di atas kekilafan yang berlaku hari ni untuk live. Kita memang shock bercerita, tak nak dah sampai 1 jam kan. Hari ni dah rasanya live terpanjang kita bercerita mengenai seni. Jadi sebelum kita akhiri kan, boleh tak abang, tadi kan ada satu komen tu ke bang, dia cakap pasal sorry kita ambil masa sikit, macam menarik topik seni ni kan. Dia kata anak dia minat melukis tapi tak minat mewarna. Jadi bagi abang, is it okay ataupun kita boleh pupuk lagi minat mewarna tu? Boleh. Sebenarnya kalau dia minat melukis, biar dia melukis dahulu. Sebab macam kalau cerita pasal anak Kak Wel lah, anak Kak Wel ni baru 2 tahun, ceritanya dia tak suka mewarna tu. Biar dulu dia minat melukis tu dulu. Yang paling penting dia minat apa yang dia minat dulu, dan kemudian kita asas sikit, tanam sikit minat itu sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan rewards, dengan pujian. So kalau cerita pasal konsep Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, pengatur sekalian alam. Allah tu suka dipuji tak? Suka. So mesti ada biasan tu sedikit kepada hamba-hamba dia, which is suka juga dipuji. Kalau anak kita tu kita bagi warna, dia tiba-tiba dia mewarna sikit, cantik, puji terus. Untuk galakkan, untuk memberi galakan, banyakkan pujian, tapi at the same time jangan terlebih pujian. So kita kena pandai timbang tarikh dalam pendidikan ni. Okey, terima kasih di atas perkongsian. Memang menariklah topik ni. Dan kalau ada kelas seni ke bang? Ada orang nak masuk join kelas seni? Ada kelas seni yang kita boleh promote ke? Itu tak pasti lagi. Stay tune. Okay, sebab seni ni ada banyak kan. Dia ada banyak peringkat umur kan. Dan kita ada juga dulu kita pernah buat untuk khas untuk kanak-kanak yang autism, dyslexic semua tu. Jadi ada macam-macam jenis lah. Dan semoga you all dapat sesuatu, dapat manfaat daripada live hari ni. Dan Kak Wel mohon maaf di atas kekilafan yang berlaku pada hari ini. Memang kena check balik teknikal tu lah. Okay, dan jangan lupa sharekan live ni untuk ibu-ibu yang mana memang nak pupuk minat anak dia dalam bidang seni ni. Okay, sebenarnya seni ni walaupun kita tak adalah jadi artis, fine art artist bila dewasa, tapi sebenarnya dia boleh bantu dalam kerja kita nanti. Jadi doktor, tak kira lah doktor ke lawyer ke apa ke, mesti berhalus dan dalam keadaan yang orang kata berseni lah, macam orang Melayu dulu. Dan juga terima kasih kepada adik kecil kita, Najah. Najah lambai sikit Najah.
dan juga Salihuddin. Terima kasih Salihuddin. Okay. So kita juga ucap terima kasih kepada anda. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini bermanfaat sedikit sebanyak mendengar celoteh dan bebelan kami ni. Alright. So terima kasih kerana mengikuti live kita pada hari ini. Okay. Okay, nanti jangan lupa kalau nak tengok sekali lagi kita boleh tengok melalui Facebook ataupun nanti kita akan upload di YouTube untuk kedua-dua sambungan sekali. Dan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambat sikit Najah. Bye. Assalamualaikum.